بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bertemu pada halaman baru daripada surah An-Nazi'at, menyambung kepada apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Semalam kita mengulang kaji beberapa halaman yang moga-moga ianya memberi kefahaman dan juga sumber hidayah kepada kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insya-Allah kita seronok Ustaz ya. Kita dah berada di antara seronok dan sedih itu disebabkan kita di hujung. Betul, di hujung-hujung surah An-Nazi'at ini adalah surah yang ke-79 daripada juz yang ke-30. Pejam celik Ustaz ya. Kita menuju kepada, kalau dulu ingat kan nak tadabbur setiap ayat ini nampak macam mustahil ya, tapi Allah izinkan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah kita bersyukur. Terus kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, menyusun segala-gala apa yang sesuai untuk kita. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 584, iaitu bermula daripada ayat yang ke-16 hingga 26, pelajaran daripada kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Firaun yang melakukan perkara-perkara taghut yang kita akan belajar pada hari ini. Kemudian pada ayat 27 hingga 33, perbandingan penciptaan manusia dengan penciptaan langit, bumi dan gunung ganang untuk memahami bahawa jangan kita sombong dalam hidup kita ini. Seterusnya pada ayat 34 hingga 41, balasan bagi dua golongan manusia di akhirat. Siapa mereka? Itu yang kita nak lihat bersama. Dan di akhir sekali, di hujung surah An-Nazi'at ini, dirahsiakan waktu terjadinya kiamat apabila ada yang bertanya, tetapi apakah yang perlu kita laksanakan? Itu yang menjadi penghujung kepada surah An-Nazi'at. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 16 hingga 33. Tuan-tuan yang belum lagi buka muka surat 584 boleh ambil mushaf, ajak anak-anak, ajak kawan, rakan taulan, telefon, share ya. Kerana kita sudah berada di penghujung, jangan sampai ada yang kata, "Oh, saya tak tahu Quran Time." Ajak mereka bersama, paling kurang sekali mereka pernah mendengar sesuatu daripada tadabbur Al-Quran. Ayat 16 hingga 33 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di akhir-akhir pertemuan di dalam My Quran Time yang pertama ini. Kita hari ini menjengah halaman 584. Saya setuju benar dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi. Ayuh kita kongsikan kepada seberapa ramai yang boleh pengajian kita Safasa, kerana dah nak habis. Dah nak habis. Kalau Ramadan yang lalu ramai kita jumpa antaranya dia kata dia baru tahu ada My Quran Time. Betul Ustaz. Alangkah bahagianya Dekat haji baru ni. Ya subhanallah. Bila dah hari hujung-hujung nak pergi ke Madinah tu, tanya
dekat Malaysia tadabbur kat mana? Kata kan. Tanya soalan begitu kan. Kata oh ada dekat My Quran Time jam 12 tengah hari. Jadi ada rakan yang ke sana pun yang tak tahu Ustaz ya. Tak apalah kita sama-sama kongsikan. Moga-moga teruslah dapat kesempatan khatam pada tadabbur Quran Time ini bersama dengan rakan-rakan yang baru juga Ustaz insya-Allah. Allah mudah-mudahan insya-Allah ibu ayah sekalian, mari kita ayuh sebarkan insya-Allah, dan kita nak mulakan bacaan di halaman 584 hari ini, iaitu bermula ayat yang ke-16 sehingga ke berapa tadi Ustaz Fas? 33. Kita nak baca ayat 16 sehingga ayat yang ke-33. Alhamdulillah dalam surah An-Nazi'at ini ayat dia pendek-pendek. Jadi insya-Allah nafas kita selamat insya-Allah taala. Sudah bersedia? Jom kita mulakan bacaan dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim kita bacaan daripada ayat yang ke-16 hingga 33 daripada surah An-Nazi'at, iaitu surah bercerita tentang malaikat yang mencabut nyawa manusia. Ada dua kaedah Ustaz ya, satu yang gharqa dengan keras dan satu dengan nashta iaitu dengan lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila Allah telah menerangkan pasal malaikat ini yang mentadbir, menguruskan segala perkara ini, Allah membawakan kepada peristiwa tarjufur rajifah yang kita lihat pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan kegoncangan bumi ini. Allah bawakan berita ini ya untuk sama-sama kita membuat persediaan, kerana orang-orang kufur mereka menyatakan, oh adakah kami akan dibangkitkan, betul ke? Maka Allah suruh kita melihat kepada peristiwa Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa pada ayat yang ke-16, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Apabila Allah menyeru Nabi Musa di satu wadi, di satu lembah yang suci yang bernama Tuwa, maka pada waktu itu bila Nabi Musa sudah pun bermunajat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu Allah terus memberi seruan, idhab ila fir'aun innahu tagha. Ya, engkau pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia melampau batas. Apakah kaitan, apakah pelajaran untuk Nabi Muhammad dan juga untuk kita? Bila kita sudah bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berinteraksi dengan Allah waktu solat, pada waktu malam, sebenarnya selepas itu kita perlu pergi mengingatkan kepada masyarakat seperti mana Nabi pergi pada Quraisy untuk berdakwah. Bukan sekadar kita baca Quran, kita berselawat, kita berzikir seorang-seorang dan kita rasakan bahawa oh saya tidak perlu berbuat apa-apa, biar saya seorang saja yang selamat ke syurga Ustaz ya. Tak boleh. Ini yang dinyatakan pada ayat 17, pergi pada Firaun, pasal ketika bersama dengan Allah tenang dan pada waktu itu semuanya indah-indah ya bila kita baca Quran Ustaz ya. Tetapi selepas itu kekuatan itu perlu digunakan untuk menghadapi perkataan tidak indah daripada Firaun. Maka faqul hal laka ila an tazakka, apakah yang perlu dicakapkan, perlu diujarkan kepada Firaun? Allah mengganjar pada Nabi Musa, adakah kamu ingin dibawakan ataupun adakah kamu ini nak membersihkan diri? Kamu tak nak ke ya menyucikan diri kamu daripada kotor-kotor, sombong, bongkak, syirik dan sebagainya? Itu yang diajarkan pada Nabi Musa, yang Nabi Muhammad perlu laksanakan ketika berinteraksi dengan orang-orang Quraisy di Mekah tersebut. Nabi Musa diajarkan wa ahdiyaka ila, dan aku akan memimpin kamu, memberi hidayah kepada kamu kepada Tuhan, dan agar kamu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat peranan hidayah dan takut ini dua perkara berkaitan Ustaz ya. Makin kita mendapat hidayah daripada al-Quran, kita makin rasa gentar dalam hidup kita, dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan kita kena ingat ini adalah hidayah tahap 3 lah Ustaz ya, ataupun tahap 2 kalau ikut Asfahani, iaitu kita hanya boleh mengajar orang kepada, tetapi hidayah yang menyebabkan orang itu ambil tindakan, berubah, kembali pada Islam, semua itu adalah hidayah tahap 3, iaitu hidayah at-taufiq, dan itu bukannya milik Nabi Musa, milik Nabi Muhammad, tetapi itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya boleh bercakap Ustaz, bercakap, menerangkan wa ahdiyaka ila, kepada saja. Macam kita contoh, kita ajak orang Ustaz ya, orang kata macam mana ya saya nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Bangi contohnya, kita cakaplah kanan kiri, itu namanya wa'ahdiyaka ila. Kita tak pimpin pun dia terus sampai ke Kuala Lumpur tersebut. Yang dapat pimpin sampai berjaya dalam hidup kita ini at-taufiq, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa arahul ayatul kubra, iaitu lalu dia memperlihatkan padanya mukjizat yang paling besar Ustaz. Namanya ialah tongkat. Tongkat. Banyak-banyak mukjizat yang ada itu tongkat, dan apa yang dibuat oleh Firaun? Fakadzdzaba wa asa. Ya, dia dustakan, kata ini pendusta, tipu je ni ya, dan dia menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia berpaling dan kemudian dia cuba mencabar kepada Nabi Musa. Apa yang dia buat? Fahasyara fanada, dia kumpulkan manusia. Hasyara dengan jamaah dua perkara yang berbeza, walaupun maksudnya kumpul Ustaz ya. Jamaah ni kumpulkan secara volunteer, sukarela, tapi fahasyara ni okey jom kan, bagi arahan kepada semua orang-orang di Mesir untuk berkumpul, dan diserunya faqala ana rabbukumul a'la.
Mungkin Ustaz boleh sentuh sikit ana ni cara bacanya. Betul. Panjang ke pendek Ustaz? Mengapa ada bulat di atas? Betul Safas. Betul. Kadang-kadang ada yang keliru. Dia ingat ada alif mat kat situ. Betul. Jadi baca faqala ana panjang kan. Panjang. Jadi Firaun dia kat situ kan. Betul. Betul kan. Jadi dekat atas alif tu tuan-tuan perempuan dia ada tanda sukun, tanda bulat tu itu memberi tanda bahawa huruf mat kat situ tidak berfungsi. Sebab ada sukun tu, jadi kita jangan baca panjang. Faqala ana rabbukumul a'la. Jangan panjang dekat situ. Ada beberapa tempat lagi lah antara kat situlah. Betul ya. Jadi itu perkara yang perlu diperhatikan, dan sebenarnya mengapa salah satunya tak boleh ana tu panjang Ustaz ya? Pasal kita macam lalu saja bercakap, sebenarnya percakapan tu bukan daripada kita. Betul. Ya, tetapi datang daripada Firaun. Dia kata akulah Tuhan yang paling tinggi. Pasal bila paling tinggi tu adalah yang rendah. Dia nak menyatakan ada tuhan-tuhan lain, dahlah dia syirik. Lepas tu dia pula nak cakap dia paling tinggi. Jadi dia kumpulkan orang, dia isytiharkan perkara tersebut. Bila ianya diisytiharkan secara umum, maka Allah menghukum fa akhadhullahu nakalal akhirati wal ula, iaitu dengan siksaan di akhirat dan juga di dunia. Dunia dah dapat dah. Dunia tu maksudnya tenggelam tu Ustaz kan, ya, dihina orang. Kalau panggil di Firaun memang orang marah betul lah. Ya, walaupun kita panggil pada orang Mesir sekalipun, walaupun dia sebagai lambang pemerintah, tetap juga dia dikaitkan dengan kezaliman. Jadi cerita ini untuk apa? Cerita ini adalah untuk memberi ibrah liman yakhsha. Kalau kita perasan tadi ada perkataan tahsya pada ayat 19, kali ini 26 yakhsha. Jadi surah An-Nazi'at ini sebenarnya nak bagi kita takut Ustaz ya. Takut itu adalah satu potensi yang besar kepada siapa? Kepada orang yang akan ambil ibrah. Kalau perasaan tu tak ada, kita sebelum baca Quran, kalau kita rasa jenis muka menonong kan, muka memang tak ada perasaan dan juga hati tu keras macam batu, memanglah baca Quran ni tak memberi kesan. Tak memberi kesan. Tetapi kalau katakan dah ada sifat takut walaupun kita tak faham Al-Quran, maka itu akan menyebabkan bila kita faham apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, ia menjadi ibrah. Ibrah ni maksudnya sesuatu yang akhirnya menyebabkan kadang-kadang mata kita tergenang air mata Ustaz ya. Pasal tengok Nabi Musa ini dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pergi ke Mekah, Madinah Ustaz ya, betapa junjungan Nabi di sinilah tempatnya berjuang bersungguh-sungguh. Akhirnya kita rasakan bahawa ya Allah, harapnya aku dah dapat hidayah daripadamu dengan perjuangan Nabi Muhammad, harapnya saya juga dapat buat sesuatu. Itu kesan Ustaz ya, bila dapat ke Mekah, Madinah ataupun kita berselawat pada Nabi, kita ambil ibrah daripada perjuangan Nabi 23 tahun itu yang sebenarnya kesinambungan daripada kisah Nabi Musa. Baik. Selepas itu Allah bawakan apa? Tadi sejarah. Kemudian Allah bawakan kepada peristiwa perkara-perkara yang di hadapan kita. Allah suruh kita perhati kepada langit, pada bumi. Kita baca ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30 untuk kita sama-sama perhatikan. Orang yang kufur, dia kata ini semua tak ada apa. Tapi bagi orang yang tahsya, yang takut, yang beriman, dia melihat kepada langit, ada sesuatu yang Allah ajarkan pada ayat 27 hingga ayat 30. Kita ulang bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang bacaan kita ayat yang ke-27, 28, 29 dan 30. Mari kita perhatikan. Kalau kita perhatikan seketika akhir ayat yang kalau kita waqaf, semua dia akan jadi dua harakat. Tapi kalau kita sambung, ada ayat yang akan jadi 4 harakat, contohnya mat jaiz. Ada yang akan berhenti dengan mat asli. Jadi memang berbeza-beza. Itulah pentingnya pengajian Al-Quran itu secara berguru atau bertalaqi musyafah dengan guru. Baik, mari kita cuba ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Tu Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
ذلك دحاها صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-27. Apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada langit yang telah terbinanya kukuh? Maksudnya kesinambungan daripada awal surah An-Nazi'at, bila orang-orang yang kufur itu dia cakap apa? Hafirah, tentang idza kunna 'idhaman nakhirah, ya, boleh ke tulang belulang kami yang hancur itu akan kembali balik, kan? Jadi bila mereka mencabar dan mempertikaikan perkara itu, Allah kata susah sangat ke? Kan, susah sangat ke nak jadikan kamu ni berbanding nak menjadikan langit yang Allah bina. Ya, yang kita tengok saat ni, kalau apa yang ada di sini surah ini, kalau baca bila kita pergi Muzdalifah ke di bumi Arafah tu, kita tengok langit. Sebenarnya lebih susah nak buat yang itu banding nak jadi kita. Maksudnya kalau Allah nak cipta kita balik semula, mudah. Yang pertama, rafa'as samkaha fasawwaha, iaitu atap, ya, dia puncak kepada ataupun atap kepada langit ini, yang langit lah Ustaz, ya. Betul. Yang hujung itu kita pun tak nampak. Nah, tak tahu tengok malam-malam tersebut ataupun waktu siang kita naik kapal terbang, ingatkan kita dah paling atas, ada lagi yang atas lagi. Rupanya Allah kata apa? Memang Allah naikkan dan Allah sempurnakan. Sempurnakan itu maksudnya tak adalah atap bocor. Kan, ingat dah lama, dah beribu juta tahun ada bocor-bocor kat sana sini ke, kan? Kalau bocor tu termasuk terlebih gamma ray ke, cahaya gamma ke, ataupun apa-apa je lah yang terlebih yang menyebabkan kanser pada kulit kita. Perkara-perkara tersebut tidak berlaku. Wa a'tasha lailaha wa akhraja duhaha, iaitu Allah gelapkan malam. Ya, dalam Quran ada as-as, ya, ada beberapa perkataan berkaitan dengan malam ini, tapi di sini Allah gunakan perkataan a'tasha, iaitu maksudnya gelap, segelap-gelapnya malam tersebut, dan kemudian keluar cahaya pada waktu pagi. Nak ceritanya apa? Bahawa mudah je bagi Allah, dan kamu kena ambil pelajaran. Kalau kamu ini berada dalam keadaan gelap, kamu tak nampak apa-apa, tetapi Allah boleh datangkan cahaya daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Musa dengan Tauratnya. Itu yang menyebabkan kamu ini nanti dapat selamat. Dan jangan sampai kamu ini, kalau pergi ke wal arda ba'da zalika dahaha, Allah hamparkan bumi ini dekat Muzdalifah, Arafah, nampak orang seramai yang mungkin itu. Sepatutnya kita dah ingat, bila ramai sangat orang di atas hamparan bumi ini, sebenarnya ia akan berlaku sekali lagi di padang mahsyar suatu hari nanti. Jadi apa yang kita perhatikan ada kaitan dengan akhirat, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu bariza, nampak ataupun terlihat, 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan lihat bersama-sama sebentar lagi, bagaimana ia ada kaitan dengan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jangan sampai kita dinampakkan terlewat, kita sedar, tetapi harapnya apa yang kita nampak sekarang ini menjadi pelajaran. Nampak langit, kita ingat akhirat. Nampak bumi, kita nampak akhirat. Bukannya kena nampakkan jahim yang kita akan baca nanti, baru okey Allah, saya akan ambil peringatan, sudah terlambat. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. cerita tentang mahsyar, cerita tentang hari akhirat, yang barangkali sedikit sebanyak menggegarkan jiwa kita, hati kita, di samping banyak yang telah kita pelajari tadi Ustaz Fas. Betul. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi Ustaz Fas, bagaikan ialah ibu yang sedang menyusukan anak pun boleh mencampakkan. Kenapa? Kerana gusar, takut, membimbangkan bagaimanakah nasibnya pada saat itu. Itu perkataan Tamatul Kubra yang kita akan jumpa nanti, di mana ini adalah perkara malapetaka ataupun kejadian fenomena yang besar yang kita dimaklumkan awal daripada surah An-Nazi'at ini untuk kita membuat persediaan. Nanti adalah pertanyaan daripada mereka yang tak percaya ni, kata bila ni tahun bila? Tahun 2020 tak jadi, 2022 tak
tak jadi bila ni kan. Tetapi jawapan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita, itu yang kita nak baca sebentar lagi. Tapi kita lihat dahulu tajwid kita hari ini. Subhanallah. Baik, kita singgah sekejap tuan-tuan dan puan-puan segmen tajwid kita. Apakah kalimah yang kita nak beri perhatian pada hari ini? Jom kita saksikan. Iaitulah kita nak menjelaskan ataupun menyempurnakan sebutan huruf ha. Huruf ha dalam ayat yang ke-29 dan juga 30 antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Sadaqallahul azim. Fokus kita iaitulah pada kalimah ayat yang ke-29 duhaha dan pada ayat yang ke-30 dahaha. Kedua-dua kalimah ini dimulai dengan ha pedas. Spicy punya ha pedas dulu. Lepas tu baru datang selepas dia ha simpul ataupun ha dada. Jadi memang kita kena hati-hati menyebutnya supaya tak tertukar, sama ada bunyi dua-dua pedas kan. Wa akhraja duhaha, dua-dua pedas, ha pedas, tak mau. Begitu juga dengan zalika dahaha, salah. Jadi kita nak satu ha pedas kat mana tempat keluar dia. Tempat keluar dia ha ataupun ha pedas kita panggil di tengah rongga kerongkong kita, di tengah kan. Wa akhraja duha, cuba 1 2 3. Wa akhraja duhaha, ha pula kat mana? Ha bawah dia, pangkal rongga kerongkongan kita kan. Ha kat tengah, ha bawah dia, jangan tertukar. Ha kat tengah, ha bawah. Contoh kita cuba. Wa akhraja duhaha, beza kan? Satu lagi. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dahaha, atas, tengah, bawah kan. Dahaha, bunyi sama ustaz saya buat. Subhanallah, tak apa, teruskan mencuba. Dan yang paling mustahak, paling penting ibu ayah sekalian, kena semak dengan guru Al-Quran kita, baru dia dapat betulkan. Jadi selamat mencuba dan selamat bertalaqi dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star untuk berkongsi bagaimana membaca huruf ha. Ustaz, ha simpul. Ha simpul, ha pedas dan ha simpul. Ha simpul dan ha pedas ya. Jadi alhamdulillah ya, kita pun dah melihat kepada ayat 30 sebentar tadi bagaimana dihamparkan bumi ini. Dahaha ini bukan sekadar hamparan yang rata, berbentuk kubik Ustaz ya, kotak itu, tetapi dalam bentuk apa, kalau macam telur tu kan macam bulat sikit kan. Itu yang dikaitkan dengan dahaha. Ini mungkin perbincangan tentang apa bumi apa lepi ke apa sebagainya, tapi tak apa, yang penting kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Apabila kita berada di padang yang rata ini, seperti mana di Arafah ataupun di Muzdalifah bagi yang mengerjakan haji, itu adalah satu perkara berkaitan dengan satu masa nanti kita berada di padang mahsyar. Pada waktu itu tidak ada siapa yang kata saya lebih rendah, lebih tinggi apa sebagainya. Yang penting ialah kita membawa amal. Dan Allah menyatakan lagi tentang ayat 31 itu, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, iaitu Allah keluarkan daripada bumi itu air dan juga tumbuh-tumbuhan untuk jadi tempat menggembala Ustaz. Kambing boleh makan, lembu boleh makan, itu mar'aha, berkaitan dengan perkataan ra'in. Dan kemudian Allah bawakan wal jibala arsaha, dan gunung yang dipasakkan. Dipasakkan. Itu sebabnya kalau kita tengok gunung dekat Mekah, Madinah, dekat Malaysia ini, bila kita tengok gunung, bila dah baca surah An-Nazi'at ini, cara pandang gunung kita berbeza, iaitu ia dipasakkan ya. Dan apa peranannya? Ada orang kata, oh gunung ini dah kuat, aman saja saya di atas muka bumi ini, tidak ada lagi dah hari yang akan datang kita selamat kat sini. Ya, sampai ada orang zaman dahulu buat rumah daripada gunung Ustaz ya. Tetapi sebenarnya apa? Semua itu nak menunjukkan kehebatan Allah. Allah boleh jadikan tempat yang lebih indah daripada tempat gembalaan yang ada. Air yang lebih indah daripada air sungai yang ada, ataupun di Teluk Halong Bay contohnya di Vietnam ya, ataupun gunung-gunung yang besar-besar itu lebih lagi indah apabila kita sampai di akhirat. Mudah bagi Allah, tapi syaratnya kita percaya Allah boleh mencipta satu lagi tempat untuk kita berada di sana. Jadi di dunia ini kita gunakan semua ini untuk apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum, iaitu
gunakan apa yang ada saja, bukan terus bersenang-senang seronok di sini sampai kita lupa kita ini akan pergi ke satu tempat yang lebih indah daripada perkara ini. Jadi untuk kita guna seadanya, yang perlu kita beri perhatian apa? Ayat 34 hingga ayat akhir surah An-Nazi'at, mesej penting untuk kita ambil bersama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak menyambung bahagian yang kedua ataupun bahagian akhir surah An-Nazi'at, iaitu kita nak baca dari ayat 34 sehingga ayat yang ke-36. Kita nak cuba untuk baca ayat yang kedua ini dengan bacaan murattal ras. Ras antara imam yang banyak baca dengan taranum ataupun bacaan ras ni Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Wah, Ustaz Fas baru balik kan, masya-Allah. Hari-hari dapat dengar dekat sana, bukan sekadar dengar tapi dapat merasai dan juga dapat memetai pelok-pelok tempat-tempat. Ya, Allahuakbar. Ustaz Fas, mudah-mudahan saya kena pergi lagi Ustaz. Pergi lagi. Insya-Allah taala, amin ya, kita semua pergi insya-Allah. Kita baca sekarang ayat 34 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 34 hingga akhir ayat 46 daripada surah An-Nazi'at membawa kita kepada muzik baru Ustaz ya. Muzik baru. Kalau tadi ha ha ha, betul. Kali ini ra sa'a ya, berbeza ya, dia punya perkataan-perkataan di hujungnya. Jadi apakah yang Allah bawakan bila berubah muzik ya, dia punya melodinya itu, maka berubahlah suasana yang dibawakan bila Allah menyatakan fa idza ja'atit tammatul kubra ya, apabila didatangkan kepada seluruh manusia ini malapetaka, fenomena yang amat besar dan dahsyat. Allah bawakan perkara ini kerana jaa berbeza dengan ata Ustaz ya. Ata ni kita bawakan secara benda-benda yang ringan-ringan ya, tetapi jaa ini dibawakan perkara yang besar, iaitu pada hari yang manusia akan yatazakkaru ya, yatazakkaru bukannya yadhakkaru. Apa bezanya? Yatazakkaru ini dia akan mula mengingat balik, flashback balik Ustaz. Macam kalau kat Padang Arafah tu, ketika kita flashback balik kehidupan kita ya, akhirnya kita bergenang air mata. Maka pada hari itu semua orang
nak pernah pergi haji tak pernah pergi haji, yang solat tak solat, buat baik tak baik, semuanya akan bukan yadzakaru itu ingat, tetapi yatadzakkaru, ingat segala perkara yang diusahakan, masa'a. Dia buat baik, dia ingat balik, tetapi perkara-perkara yang tak baik itu sebenarnya Ustaz ni, dia akan flashback balik. Mengapalah saya tak sedekah, mengapa saya tak baca Quran, mengapa, dan itulah hari yang sampaikan bagi orang yang tidak bersedia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, apa maksud burrizati? Seperti tadi kita sudah pun lihat perkataan pilihan baraza ini diperlihatkan Ustaz ya. Diperlihatkan al-jahim. Jahim ini neraka kalau kita terjemahkan, tetapi asalnya daripada perkataan pandangan daripada seekor singa yang lapar. Masya-Allah. Kalau kita pergi zoo kalau lapar, kalau zoo tak lapar pun dia tak boleh terkam kita. Kalau singa dekat hutan dia memang lapar sangat dan dia tengok kita, bersedia jelah. Lain macam. Jadi neraka ini dia melihat kepada mereka yang kata betul ke ada tulang akan hancur, akan dibangkitkan balik. Maka orang-orang ini bila sampai di akhirat nanti akan dibawakan jahim yang melihat mereka nak terkam, dan pada waktu itu barulah orang-orang akan bercakap yang mendustakan ini kata, okey, saya dah tengok ya, fa amma man tagha, ini adalah kepada mereka yang tagha, bukan sekadar Firaun Ustaz. Tadi memang kita dah tengok ayat 17, tagha itu Firaun, tetapi zaman ini pun dalam diri kita kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada surah An-Nazi'at ini, mudah untuk menjadi tagha. Apa sifatnya? Sifatnya Allah nyatakan pada ayat yang 38, wa atharal hayatad dunya. Ini menakutkan Ustaz. Masya-Allah. Mereka mengutamakan, bukannya mereka meletakkan dunia je, akhirat tak ada, tak. Dia mengutamakan kehidupan dunia. Contohnya ialah dia masih solat lagi Ustaz. Pergi haji juga. Tapi kalau bab bila pilihan raya ambil rasuah apa sebagainya, yang itu dia kata tak apalah. Nanti kita pergi haji, kita mintalah padang Arafah tu kita doa taubat. Orang begini digelar sebagai wa atharal hayatad dunya. Ya, dia masih lagi beriman pada hari akhirat, bukan dia tak beriman, tetapi dia utamakan dunia. Allah kata jahim ini ya, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat berlindung mereka ialah apa? Jahim tadi Ustaz. Ya, pada ayat yang ke-39, yang neraka yang macam nak terkam tadi itu, macam singa lapar itu adalah tempat berlindung mereka. Kerana apa? Sepatutnya ma'wa ni tempat yang selamat Ustaz ya, tapi inilah tempat paling selamat yang dia ada, neraka jahim. Pasal apa? Pasal di dunia ini dia merasakan bahawa tak payah takut kan, buat saja Allah boleh ampunkan saya ya. Itu kefahaman yang perlu kita jaga-jaga pada ayat 38 itu. Jangan sampai kata tak apa kau buat dosa kan, Allah kan Maha Pemurah kan, buat je, kita orang Islam. Perkara itu menandakan bahawa seseorang itu wa atharal hayatad dunya. Tetapi bagaimana pula orang yang beriman? Apa sifat mereka? Ayat 40 dan ayat 41 kita baca bersama untuk kita memahami. Harapnya tuan-tuan adalah disifatkan seperti mana ayat 41 ini. Kita percaya bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-40 41 sifat orang yang beriman. Kita nak baca lagi sekali. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal jannata hiyal ma'wa sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsu, maka syurgalah tempat tinggalnya. Inilah sifat yang satu lagi Ustaz ya, iaitu mereka yang ada perasaan takut, bukan sekadar takhsya ni takut yang sikit-sikit Ustaz ya. Khafa ini memang takut yang melampau. Tentang apa? Maqama rabbih. Maqam ini maksudnya apa?
tempat dia berdiri, masa dia berdiri di hadapan Allah SWT. Apakah statusnya? Kalau saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, saya takut nanti di hadapan Allah nanti, bila dah depan Allah, kamu ni buat kerja ke tak? Kan? Kalau kita bagilah rating kan per 10. Saya ni ayah level apa? Kalau katakan di depan Allah check rupanya 5 per 10. Bila kita ada rasa takut begitu sahaja di sini, maka Allah kata apa? Kesannya orang itu akan wanahan nafsa anil hawa. Dia akan menahan dirinya daripada hawa. Sebenarnya hawa nafsu ni dalam diri kita. Tetapi Allah suruh kita asingkan bahawa hawa dalam diri kita ini, keinginan kita yang macam-macam itu sebenarnya perlu diasingkan daripada diri kita. Jadi musuh, ya, perlu diuruskan dengan baik. Maka Allah kata orang yang takut, dia takut status dia sebagai pekerja, saya ni 10 per 10 ke ataupun 5 per 10. Bos mungkin bagi 9 per 10, ya, tetapi saya rasa macam saya tak buat yang terbaik lah. Maka orang yang bimbang begini, ada perasaan bimbang dan juga dia cuba menjauhkan perkara-perkara yang mengikut pada hawa nafsu, Allah kata tempat berlindung mereka adalah jannah. Yang ini memang tempat berlindung yang sebenar-benarnya berbanding dengan tempat yang dimaklumkan sebentar tadi. Jadi dengan tawaran ini, ya, masih ada lagi. Kalau menjadi kesimpulan di akhir ini, orang-orang yang tidak beriman bertanya, yasalunaka anis saah, bila hari as-saah itu, ayyana mursaha, ya, bila dia akan datang. Maka Allah kata fi ma anta min zikraha. Kau nak tanya ni, kau nak buat apa sebenarnya? Kan? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapannya ialah ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu kamu akan kembali kesudahan. Jadi kamu akan kembali. Kamu tanya bila ke apa ke, kamu ni selamat ke depan Tuhan. Bagi kita tak perlu tahu bila hari kiamat, tetapi yang penting Ustaz ni buat persediaan. Baca Quran banyak-banyak, cuba faham, kita baiki balik, jauhi daripada kadang selama ni mungkin ikut hawa nafsu, tapi dah tengok Quran ni terkawal sedikit. Maka bagi Nabi, jangan fikir pasal apa yang orang beriman ke tidak beriman, tetapi pada ayat 45 itu innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu ini memberi peringatan pada orang yang takut pada Allah. Sekali lagi perkataan yakhshaha keluar, ya. Nak ceritanya apa? Kalau kita ada potensi kita Ustaz ni, yang paling penting diajar pada anak-anak, bila anak rasa takut nak buat salah ataupun abah balik dia rasa takut, itu jangan dibunuh perkara tersebut. Jangan dibunuh rasa takut, pasal bila dibunuh rasa takut, lepas tu dia rasa berani, kan? Buat apa istilahnya Ustaz? Malu apa? Bosko. Kan? Bila dia dah tak ada rasa malu, dia tak ada rasa takut, jadi dia main hentam sahaja, dan dia rasakan bahawa itu sebagai lambang jati diri, kelakian. Tapi sebenarnya laki-laki macam mana hebat sekalipun, sadur macam mana, boleh ke melawan pada gunung langit yang Allah ciptakan? Ayat 46 kita akhirkan bacaannya untuk kita ambil sebenar-benarnya panduan bersama Ustaz Tarmizi sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, ayat yang ke-46 menutup Quran Time pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul 'azim. Pada hari mereka melihat kiamat itu, mereka berasa sebentar sahaja seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Petang asyiyatan itu antara waktu zuhur sampai waktu maghrib itu, wa duhaha atau duhaha itu waktu pagi sampai waktu zuhur. Berapa jam sahaja sebenarnya kita hidup apabila kita dah sampai akhirat? Allah, pendek sangat sebenarnya. Ingatlah 60-70 tahun dah panjang Ustaz ya. Lamanya nak tunggu untuk Quran Time contohnya kan, ataupun lamanya nak tunggu untuk kita solat yang seterusnya. Rupanya bila kita banding ke akhirat, semua itu pendek kerana urusan di sana itu amat panjang untuk kita buat persediaan. Membawa pada kesimpulan kita pada hujung ini, kita saksikan. Yang pertama, tidak berlaku zalim terhadap ekosistem bumi dan manfaatkan kegunaannya sebaiknya. Yang kedua, kawal hawa nafsu daripada melakukan kemaksiatan dan perkara haram yang ditegah agar kita ditawarkan jannatul ma'wa. Dan yang ketiga, tidak banyak tanya perkara yang pasti dan lakukan persiapan segera menghadapi hari kiamat. Sama-sama kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kepada kami pengakhiran hidup yang baik, husnul khatimah. Jangan kau jadikan akhir hidup kami saat bertemu denganmu nanti ya Allah su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran ya Allah. Pilihlah kami ya Allah berakhirnya hidup kami dengan penuh keampunan, keberkatan, diradai olehmu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan mengabulkan doa sebentar tadi. Dan tuan-tuan, kita terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang pada hari ini, dan kita tidak lama lagi 30 hari bulan untuk Malaysia Quran Hour. Itu adalah program yang sebenarnya adalah sumbangan daripada tuan-tuan sehingga kan ia dapat disampaikan, dan kita harapkan Quran terus memberi kesan kepada hati yang tahsya, dan akhirnya kita dijemput kepada Jannatul Ma'wa. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.